Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk video kali ini cikgu akan sambung kepada objektif pembelajaran 5.1.2 membanding dan membezakan mitosis dan meiosis, dan 5.1.3 mewajarkan kepentingan mitosis dan meiosis. Okey, pembahagian sel terbahagi kepada dua, iaitu mitosis dan meiosis. So, mitosis dan meiosis ni apa sebenarnya? Pembahagian sel, proses pembahagian sel. Okey, kita tengok mitosis ada 6 ciri kesemuanya. Yang ini kamu kena ingat, kamu kena hafal. Ya? Okey, yang pertama berlaku dalam sel soma. Contoh sel soma, sel kulit, sel pipi, sel rambut. Okey, dalam mitosis ataupun ciri mitosis yang kedua menghasilkan dua sel anak. Okey, ingat perkataan tu di sini. Okey, tu maksudnya dua sel anak, tiada pindah silang, genetik sel anak seiras dengan sel induk. Cikgu, suara cikgu tu memberi penegasan, ya, untuk menegaskan bahawa itulah poin-poin yang kamu kena ingat. Okey, mitosis tiada variasi, dan yang keenam, bilangan kromosom sel anak sama dengan sel induk. Itu ciri mitosis. Okey. Bagi meiosis pula pun sama, ada 6 juga. Okey. Kalau kamu ingat mitosis, insya-Allah dia akan jadi mudah kepada meiosis lah. Okey, meiosis berlaku dalam sel pembiakan. Contoh sel pembiakan ni ataupun sel gamet. Ada yang panggil sel pembiakan, ada yang panggil sel gamet. Okey, contohnya ada dua. Sperma dan ovum. Itu sahaja pada manusia. Sperma dan ovum. Meiosis menghasilkan 4 sel anak. Berlaku pindah silang, genetik sel anak berbeza, ada variasi, bilangan kromosom sel anak separuh dengan sel induk. Okey. Jadi, cikgu ulang semula ataupun cikgu buat perbandingan antara mitosis dan meiosis. Ingat, mitosis berlaku dalam sel soma. Meiosis sel pembiakan. Mitosis 2 sel anak terhasil. Meiosis 4 sel anak terhasil. Mitosis tiada pindah silang, meiosis berlaku pindah silang. Mitosis genetik sel anak seiras dengan induk, manakala meiosis genetik sel anak berbeza dengan induk. Mitosis tiada variasi, meiosis ada variasi. Dan yang terakhir, bilangan kromosom sel anak sama dengan sel induk, tetapi meiosis bilangan sel anaknya, bilangan kromosom sel anaknya separuh dengan sel induk. Okey. Boleh tak agak-agaknya 6 ciri ini boleh dapat kamu at least lah 4 ciri, ya. Kamu perlu tahu bagi mitosis dan meiosis. Baik, seterusnya kita lihat peringkat-peringkat dalam mitosis. Okey, formula yang cikgu gunakan adalah P mat 2. Jom sebut sama-sama dengan cikgu. P mat 2. P mat 2. P mat 2. Okey, bermula dengan sel induk. P itu, lepas tu melalui peringkat P. P itu apa? Profasa. P profasa. Lepas tu melalui peringkat M. M untuk metafasa. Lepas tu melalui proses A anafasa, dan melalui proses ataupun peringkat T untuk telofasa, dan akhirnya menghasilkan 2 sel anak. Itulah sebab kenapa formula dia P mat 2. 2 tu maksudnya 2 sel anak. Okey. Ini perincian peringkat-peringkat lah. Kalau profasa, tengok gambar profasa. Kromosom memendek dan menebal. Okey, pada proses metafasa pula, nampak dia tersusun ni, tersusun di satah khatulistiwa. Bila nak cakap banyak, cakap laju mulalah nak mula tersusun. Okey, kromosom tersusun di satah khatulistiwa. Okey, seterusnya anafasa. Tengok gambar dia, nampak dah terpisah di situ. Okey,
Kromatid berkembar terpisah dan bergerak ke kutub sel bertentangan. Masing-masing membawa haluan masing-masing. Ya, membawa hati yang lara. Okey, telofasa, membran nukleus dan nukleolus terbentuk semula. Ini masa proses telofasa. Akhirnya terhasillah 2 sel anak. Seterusnya, kita lihat kepada peringkat-peringkat dalam meiosis. Formula beza sikit lah. Tadi P-mat 2 ni P-mat 4. Agak-agaknya dah dapat cam tak? P tu apa, M tu apa, A tu apa, T tu apa kan. Okey, bermula dengan sel induk. P tu profasa 1, M tu metafasa 1, A anafasa 1, T telofasa 1, lalu menghasilkan 2 sel anak. Ya. Proses ini belum berakhir kerana ada fasa kedua, peringkat kedua. Peringkat yang kedua, dia akan terbahagi lagi. Okey. Peringkat kedua, profasa 2, metafasa 2, anafasa 2 dan telofasa 2. Lalu terhasillah 4 sel anak. Sebab itulah dia P-mat 4. Okey, boleh tak? Okey, seterusnya nak kena ingat apa lagi? Okey, nak ingat pindah silang berlaku di profasa 1. Pindah silang berlaku di profasa 1. Ini proses pindah silang. Ada 2 kromosom. Ini contohlah ya. Ada satu warna biru, satu warna merah. Okey. Kemudian melalui proses pindah silang. Ini pindah silang ni nampak ni bersilang ni. Silang kat bawah ni. Okey, waktu ni ya, apa yang berlaku? Maklumat genetik sama-sama tukar. Biru tukar tukar maklumat genetik dia bagi kat merah, merah bagi sikit maklumat genetik dekat biru. Akhirnya terhasillah hasilnya beginilah ya. Pindah silang. Pindah silang ini menghasilkan variasi. Sebab itu tadi di awal-awal tadi cikgu cerita ciri-ciri meiosis berlaku proses pindah silang ada variasi. Okey, dan seterusnya kita lihat kepada kepentingan mitosis dan meiosis. Okey, mitosis. Apakah kepentingannya? Menggantikan sel yang rosak atau mati. Contoh kalau kita luka, adakah luka kita tidak sembuh? Luka kita akan sembuh kan dalam seminggu. Contoh kalau luka tu berat sikit, dalam seminggu kita nampak luka tu macam mana ya, nak sembuh lah. Bubur minyak gamat lah apa bagai kan. Kita rasakan minyak gamat tu lah yang menyembuhkan luka kita. Sebenarnya dalam badan kita ni sendiri Allah dah cipta dah ada satu proses ataupun ialah proses pembahagian sel yang merawat luka kita itu, yang menggantikan sel yang rosak atau mati. Namanya adalah mitosis. Okey, ini ameba sejenis mikroorganisma. Ameba ni dia membahagi secara mitosis dalam pembiakan asek. So, bagaimana cara ameba membiak? Melalui proses mitosis. Okey, seterusnya untuk menghasilkan sel baru. Okey, boleh ingat tak? Ingat dua kepentingan mitosis, menggantikan sel yang rosak atau mati. Yang kedua menghasilkan sel baru. Okey, ada sedikit catatan. Mitosis ni dia berlaku dalam sel soma seperti mana yang cikgu dah khabar awal-awal tadi. Contoh sel soma, sel pipi, sel kulit, sel rambut, sel kuku. Pada tumbuhan, mitosis berlaku pada hujung akar dan pucuk. Okey, kena take note ni. Ingat. Kat tumbuhan ni, mitosis berlaku pada hujung akar dan pucuk. Dengar baik-baik. Okey? Seterusnya kita tengok meiosis pula. Apa kepentingan dia? Okey, kepentingan dia menghasilkan sel gamet ataupun sel pembiakan. Contohnya ovum dan juga sperma ni pada manusia. Kalau pada tumbuhan, okey cikgu tak tulis kat sini tapi kena ingat. Kalau pada tumbuhan meiosis berlaku di ovari dan anther. Okey, ovari dan anther. Itu pada tumbuhan. Okey. Jom kita tengok sedikit contoh. Ali manusia normal. So kalau manusia normal, of course lah. Of course. Pastinya. Bilangan kromosom Ali ialah 46. Jadi sel kulit Ali 46.
Okey, bila cikgu cakap sel kulit ali, maksudnya sel soma dia tu lah. Sel soma dia 46, sel rambut dia 46, sel pipi dia 46. Mesti samalah dengan induk tu. Okey, sel sperma ali ialah 23. Okey, kenapa angkanya berbeza? Ada yang 46, ada yang 23. Okey, kita tengok. Sel kulit dia membahagi secara mitosis. Jadi, bilangan kromosom sel anak sama dengan sel induk. Maksudnya sel kulit ali mesti samalah dengan ali. Okey. Sel sperma membahagi secara meiosis. Sebab itu dia 23. Kenapa? Maksudnya bilangan kromosom sel anak separuh daripada sel induk. Maksudnya bilangan kromosom sperma ali mesti separuhlah daripada ali. Okey. Jadi sebelum cikgu mengakhiri video kali ini, jadi kita ulang semula. Pembahagian sel ada dua, iaitu mitosis, meiosis. Okey, mitosis dan meiosis ada 6 ciri kesemuanya. Jadi dalam 6 ciri itu, bonus kamu boleh ingat 6, seboleh dapat ingatlah 4 ciri ya. Kemudian formula nak ingat peringkat-peringkat dalam mitosis apa tadi? P mat 2, peringkat-peringkat dalam meiosis adalah P mat 4. Okey? Dan ingatlah kepentingan, apakah kepentingan mitosis dan meiosis. Okey, jadi itu sahaja dalam video kali ini. Sekian, terima kasih.